Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napot Channel. Saya sangat setuju ya dengan kenyataan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution ini. Ya, kalau kita katakan Datuk Seri akan jadi Perdana Menteri untuk penggal yang kedua, ya pastinya yang akan meroyan sahabat-sahabat semua adalah geng-geng walaun tit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng-geng penfitnah, saya berterupa daripada pembangkang sahabat semua. Ya, saya percaya dan yakin ya Anda akan dengar ataupun lihat komen-komen daripada mereka selepas video ini. Jadi sahabat semua, apakah kenyataan daripada Datuk Seri Saifuddin ini yang menyatakan bahawa impian kita sebagai rakyat Malaysia mahukan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri untuk penggal yang kedua atau untuk 5 tahun lagi yang mendatang selepas PRU yang ke-16. Wah, itu satu kenyataan yang berani ya daripada Saifuddin Nasution, dan saya percaya rata-rata rakyat yang bijak juga pasti akan bersetuju dengan perkara itu. Jadi mari kita lihat kenyataan daripada Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berharap Anwar Ibrahim akan berhikmat sebagai Perdana Menteri untuk penggal yang kedua. Katanya sekarang dalam penggal pertama, insya Allah sekarang ada kejelasan untuk memasuki penggal kedua. Itulah impian kita, katanya dalam episod Keluar Sekejap yang bersiaran semalam. Mengulas mengenai kesihatan Anwar, dia berkata, selain kecederaan bahu dan belakang, Perdana Menteri itu dalam keadaan tip-top. Dia lebih sehat daripada saya, kata Saifuddin Nasution. Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 pada November 2022 selepas berjaya menyatukan kerajaan gabungan pasca pilihan raya dengan bekas seteru tradisi BN sebagai rakan kongsi utama. Bagaimanapun perjalanan Presiden PKR itu menaraju peteriak tidaklah begitu lancar. Pengkritik berkali-kali membidas bahawa walaupun dikuasai oleh seorang reformis, pelaksanaan reformasi berjalan dengan perlahan. Terdapat juga kritikan terhadap langkah regresif oleh kerajaan seperti dalam isu pindahan kewarganegaraan. Kerjasama Pakatan Harapan dan BN dan percubaan mereka untuk menangi undi konservatif juga mempunyai keputusan yang berbeza pada pilihan raya, termasuk Kerajaan Negeri Selangor kehilangan majoriti 2/3 dalam pilihan raya negeri tahun lepas. Jadi pengacara Keluar Sekejap Khairil Jamaluddin berkata, realiti di lapangan ialah majoriti penghuni Melayu tidak menyebelahi gabungan Madani. Saifuddin dalam jawapannya berkata, sentimen Melayu selalunya emotif dengan orang tidak berminat untuk mendengar fakta dan angka sebaliknya, cerita. Jadi ia adalah satu cabaran bagaimana kami mahu menyampaikan mesej kami, katanya. Ditanya sama ada kerjasama PAS dan BN akan diteruskan pada pilihan raya umum yang akan datang, Saifuddin berkata, bagi PKR keputusan masih belum dibuat. Sementara itu, Saifuddin turut menolak dakwaan Khairil bahawa Presiden UMNO Ahmad Zainal Hamidi adalah beban terhadap PH. Dia berkata walaupun UMNO dan DAP dilihat sebagai rakan kongsi yang tidak sehaluan, bagi setengah pihak mereka adalah rakan kongsi dalam perjuangan dalam konteks kerajaan campuran sekarang. Oleh itu katanya adalah tidak adil untuk menyorot kesalahan masing-masing. Dia menambah bahawa Anwar telah mengajar PKR untuk setia kepada rakan mereka melalui tempo yang sukar dan menerima kepelbagaian pendapat. Itu dia sahabat-sahabat semua kenyataan daripada Datuk Seri Saifuddin ya, dengan soalan yang panas dikemukakan terhadap beliau ya ketika menghadiri program Keluar Sekejap ya bersama dengan KJ, sahabat-sahabat semua. Satu soalan yang panas sebenarnya, tapi dijawab padu oleh Datuk Seri Saifuddin, terutama sekali bahawa keinginan kita sebagai rakyat Malaysia sekali lagi untuk melihat parti ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sekali lagi ya menarajui kerajaan untuk penggal yang kedua selepas PRU yang ke-16 ini. Oh, itu dia apa pandangan anda sahabat-sahabat semua. Alright, sebelum saya teruskan, saya ingin juga mengungsikan kenyataan terkini ya daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Ya, habislah walaun tit, lebay-lebay yang suka sangat membuat hasutan ya berkaitan dengan 3R. Jadi hari ini Kabinet setuju mula proses pindah akta hasutan, kata Datuk Seri Saifuddin Nasution. Itu antara kenyataan beliau yang mana Kabinet telah memberi persetujuan 2 minggu lalu kepada Menteri Dalam Negeri iaitu Saifuddin Nasution untuk memulakan proses memindah akta hasutan. Dia berkata matlamatnya adalah untuk membantu kerajaan mengekang provokasi terhadap isu 3R, kaum, agama dan raja-raja. Katanya kita bukan ke arah untuk mengetatkan, tapi ke arah bagaimana kita nak invoke supaya
keadaan di luar yang disebut sebagai fenomena 3 hari ini dapat kita kawal, katanya dalam episode sekejap yang disiarkan semalam. Julai lalu kerajaan mengumumkan bahwa ia pada dasarnya bersetuju untuk memindah akta hasutan bagi melindungi raja dan dengan lebih baik. Dalam podcast itu, Saifuddin berkata bahwa semasa pertemuan dengan Majlis Raja-Raja Melayu, antara persoalan yang ditimbulkan, mengapa pihak yang membuat serangan terhadap institusi di Raja tidak dihukum? Mereka tanya, kata Datuk Seri Saifuddin, negara kita ini tak ada undang-undang ke? Apa tindakan dulu 10 ke 15 tahun dulu kecaman terbuka kepada raja-raja ini tidak berlaku? Sekarang ni tiap-tiap hari kita tak ada undang-undang ke? Katanya. Dia berkata pandangan seperti itu mesti diberi pertimbangan sewajarnya memandangkan peranan raja-raja telah termaktub dalam perlembagaan. Selaras dengan itu, Saifuddin berkata, pendirian kerajaan ialah akta hasutan harus digunakan terhadap provokasi terhadap agama dan raja dan bukannya untuk politik. Jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah memberitahu kita supaya melawan politik dari segi politik dan tidak menggunakan akta hasutan, katanya. Itu antara kenyataan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi harus ia berhati-hati memahami kenyataan ini. Mungkin ia akan disalahguna oleh pihak pembangkang, oleh pihak walaun-walauntit, lebay-lebay, cyber trooper daripada Perikatan Nasional. Mungkin mereka akan mengatakan kononnya mana-mana ahli politik akan dikenakan akta hasutan. Tapi seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui kenyataan Saifuddin, bahwa Datuk Seri mahu mereka yang bermain politik harus dilawan dengan cara politik, bukannya dengan akta hasutan. Jadi akta hasutan ini lebih menjurus kepada menjaga kedaulatan dan juga hak raja-raja. Ya, apabila hak ini disentuh seperti mana sekarang ini kita boleh melihat antara pemimpin utama daripada Perikatan Nasional, antaranya MB Lato-Lato, turut mempersoalkan, memperlekehkan dan menghina Raja Selangor berkaitan dengan perkara itu, dan juga terkait juga dengan yang di Pertuan Agong sebelum ini. Selain itu sahabat semua, kita boleh lihat dengan secara terbuka memperlekeh, mempersoal seperti mana yang dilakukan oleh Presiden Parti PAS ini sendiri. Dan ramai lagi lah Abakau, siapa lagi, Mahazalim dan sebagainya. Dan kita lihat atas kelakuan yang dibuat oleh pemimpin mereka ni, walaun-walauntit begitu gairah, begitu taksub, sehingga membuat kenyataan-kenyataan yang kita lihat dianggap menghina, memperlekeh dan juga menyentuh berkaitan dengan isu raja-raja ini. Jadi kita harap dengan adanya akta hasutan ini sebenarnya kalau ia diluluskan, boleh mengendurkan suasana itu. Apabila walaun-walauntit ini secara terbuka membuat kenyataan-kenyataan yang berbau menghina istana, raja-raja dan sebagainya. Jadi saya setuju untuk perkara ini. Bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tebuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.